Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan yang sedang menonton pada ketika ini? Mudah-mudahan saya doakan tuan-puan sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini menjadi asbab hidayah untuk seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah tuan-puan, alhamdulillah insya-Allah masih lagi dalam program kita tadabbur, program seruan orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan mentadabbur pula ayat ya ayyuhalladzina amanu yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Seperti biasa kita bacakan dahulu ayat penuhnya insya-Allah. Mudah-mudahan lebih kita memahami dan mendapat pahala dari bacaan tersebut. Tuan-puan boleh buka mushaf Al-Quran masing-masing insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan yang mabuk. Sampailah kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan sahaja sebelum kamu mandi, iaitu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh wanita sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, debu yang suci. Dengan mengusaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Subhanallah. Subhanallah perempuan. InsyaAllah kita pergi satu persatu mengenai pemahaman ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan bagi orang-orang yang beriman, seruan bagi orang yang mengaku dirinya beriman, dan seruan bagi orang-orang yang nak menjadi orang yang beriman. Maka sekiranya kita mahu berada dalam golongan orang-orang yang beriman, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap apa yang Allah seru kepada orang-orang yang beriman, jom sama-sama kita sahut. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Baik, dalam ayat ini Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sebab apa tuan-puan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampailah kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Maka subhanallah, apa mesej yang nak disampaikan dalam ayat ini? Ya, tuan-puan, setiap orang ni bila bercakap,
Dia kena faham apa yang dia cakap. Dia kena tahu apa yang dia buat. Ya, setiap orang bila dia bercakap, bila dia buat berbeza kan. Jadi kalau dia bercakap, dia kena faham, dan apa yang dia buat, dia kena tahu. Sebab kesan perbuatan lebih besar daripada kesan percakapan kita. Apa yang dia cakap, tapi kalau tak faham, maknanya sebenarnya percakapan tu tak valid. Contohnya, orang ni mabuk, dia kata kat kita, dia kata kamu jahil. Kita akan terasa tak agak-agak kan, orang kata kita jahil ataupun mencarut kat kita. Sebenarnya kalau kita terasa kita dengan dia sama-sama jahil, dua kali jahil jadinya ya. Sebab apa tuan-puan? Sebab tak boleh pakai apa yang orang mabuk ataupun orang yang sedang mabuk ini bercakap. Sebabnya dia tak sedar apa yang dia cakap. Bahkan tuan-puan, kalau orang yang mabuk ini dia menceraikan isteri dia, dia tak valid. Pun tak valid. Tak jatuh talak. Sebab apa? Sebab nak bercakap mesti faham. Mesti dalam keadaan sedar. Dan kat sini nak bagi tahu apa? Allah tak bagi solat kenapa? Apa punca dia? Sebab tak faham. Sebab tak faham. Maka subhanallah, boleh tak kita buat kesimpulan siapa yang solat tetapi dia tak faham makna bacaan dalam solat, maka solatnya ada masalah. So apa Allah kata? La taqrabus salah. Jangan solat. Kalau kamu tidak faham, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, kamu tidak sedar apa yang kamu lakukan, jangan solat. Maknanya syarat nak solat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia kena faham. Dia kena khusyuk, dia kena hayati, subhanallah tuan-tuan. Ya, sebab dalam satu hadis Nabi ada katakan, solat kamu akan diterima mengikut setakat mana yang kamu faham. Ya, setakat mana yang kamu hayati. Jadi misalnya kalau kita solat 10 minit, yang kita faham, yang kita hayatinya 2 minit, maka pahala kita 2 minit lah tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian Allah sebutkan wala junuban. Ya, Allah kata wala junuban. Wala junuban ni, dan tidak orang yang berjunub. Berjunub ni maknanya berhadas besar tuan-tuan. Illa, kecuali abiris sabil. Kecuali sekadar kamu nak melintas jalan. Melintas jalan di mana ni? Subhanallah, ayat sebelum ni ikutkan tak ada pun disebutkan masjid. Betul tak? Tak ada pun perkataan masajid. Wahai orang-orang beriman, janganlah dekati solat. Tapi tak ada pun sebut tak ada sebut masjid. Maksudnya kat sini, jangan dekati solat, sebenarnya nak gambarkan jangan dekati solat, maknanya jangan dekati masjid. Sebab zaman Nabi, bila sebut solat maknanya di masjid. Ya? Kalau sebut solat di rumah ni, maka dia adalah untuk perempuan, untuk wanita. Yang solat di masjid semua lelaki. Ya? Yang solat di rumah tu semua wanita. Jadi sebab tu Allah kata, jangan dekati solat. Maknanya jangan dekati masjid. Bagi orang-orang yang sedang berjunub, dalam keadaan berjunub. Illa, kecuali sekadar kamu nak melintas jalan. Jadi Masya Allah, kalau kamu dalam berkeadaan hadas besar, ya, contohlah kita nak ambil barang kat masjid, kan? Barang tu pula ada dekat hujung masjid. Jadi kalau kita nak pergi ambil dekat hujung tu, kita kena pusing satu masjid, jauh lah. Jadi boleh tak sebenarnya kita masuk masjid? Boleh. Ya, sekadar untuk melintas walaupun ketika itu kita dalam keadaan berjunub. Maka sebenarnya adakah hanya untuk melintas saja tak boleh duduk? Hanya untuk melintas saja yang boleh, tak boleh nak duduk masjid. Sebenarnya boleh duduk juga tuan-puan. Ada dalil? Ada dalilnya. Yang mana dalilnya perbuatan sahabat Nabi. Hadis sahih, subhanallah. Sahabat Nabi ni di dalam keadaan berjunub, lepas tu dia pergi ambil wuduk. Maka dia pun duduk di dalam masjid. Jadi tuan-puan, kalau kita dalam keadaan berjunub, tapi kalau kita tak ambil wuduk, maka kita boleh lalu je. Tapi jika kita berjunub dan kita pun ambil wuduk, maka kita boleh duduk juga. Maka prasyaratnya nak duduk kena berwuduk. Itu pun bila ada keperluan lah. Ya, subhanallah. Kalau saja-saja tak boleh. Sekadar saja-saja tak boleh. Sebab biasanya orang yang dalam keadaan berjunub ataupun berada besar ni memang tak adalah saja-saja nak masuk masjid pun kan. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian Allah sebutkan hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Sehinggalah kamu membersihkan diri, sehinggalah kamu mandi wajib. Bila kamu dah mandi, dah selesai mandi wajib dan sebagainya, barulah kamu boleh lalu pastinya. Dan pastinya kamu juga boleh duduk. Subhanallah. Kemudian Allah sebutkan wa in kuntum, dan sekiranya adalah kamu marada.
Marda ni jamak ya tuan-puan. Marda ni jamak yang bermaksud orang yang sakit. Kalau satu, maridun. Kan? Kalau penyakit, maradun. Jadi marda ni orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit. Atau ala safarin, ataupun orang yang dalam keadaan musafir. Kenapa Allah guna perkataan ala dalam musafir ni? Sebab orang yang bermusafir ni sentiasa berada di atas jalan. Ala. Ya. Tuan-puan, musafir ni ada had, dia tidak ada had yang tertentu. Ya, yang penting ini dinamakan musafir. Yang kita belajar selama ni, musafir mesti 2 marhalah kan. Ada yang kata 87, ada yang kata 3 marhalah, 100 lebih kilometer dan sebagainya. Tapi semua tu sebenarnya kalau kita fahami dan kita selami dan mencari gali lagi ilmu, sebenarnya tak ada dalil yang kukuh. Bahkan Quran kata apa? Ala safar. Siapa yang musafir? Allah tak sebut beberapa kilo, berapa marhalah sebenarnya. Dan hadis Nabi pun tak ada yang sebut. Ya, yang sahih tak ada yang menyebutkan. Yang kata 87 km tu sebenarnya ijtihad ulama. Ya, Masya Allah. Maka siapa nak pakai, pakai, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak nak pakai tu pun tak ada masalah. Maknanya dia pakai, dia memilih kaedah yang berada dalam Al-Quran terus. Ya, pun tak ada masalah. Kemudian subhanallah, au jaa ahadun minkum, atau telah datang seseorang daripada kamu, minal ghaid, dari ghaid. Ghaid ni apa maksudnya tuan-puan? Al-ghaid dalam ayat ini bermaksud buang air kecil atau buang air besar. Subhanallah, zaman dulu tuan-puan tak ada tandas macam kita yang had sekarang ni, kan? Sekarang ni tandas pun betapa mewah sampai kita boleh tidur kat tandas, kan? Masya Allah. Jadi zaman dahulu, tempat nak pembuangan hadas kecil, nak kencing ataupun berak ini, subhanallah, dipanggil al-ghaid. Al-ghaid. Kemudian Allah sebutkan aula mastumun nisa. Subhanallah. Kataan lamas. Kataan lamas ni ada ulama yang ada kata sentuh, ada yang mengatakan sentuh untuk berjima, ada yang mengatakan lamas ni berjima. Jadi yang mana yang lebih tepat? Kalau sentuh, ayat ni sentuh apa ni? Perempuan kan? An-nisa. An-nisa ni maksudnya perempuan. Perempuan mana ni? Perempuan mana? Semua wanita yang bukan mahram kita. Jadinya kalau kita sentuh perempuan, apa hukum dia? Batal wuduk kita, betul? Batal wuduk ni hadas kecil ke hadas besar? Batal wuduk ni sebenarnya hadas kecil. Maka sekarang kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah dah sebut tak tadi yang pada awalnya sebelum ayat ini, hadas kecil. Ya, iaitu Allah sebut al-ghaid. Subhanallah. Al-ghaid tu merangkumi hadas kecil. Dah sebut dah kan, subhanallah. Maka sebab itulah pendapat paling kuat. Allah nak bezakan hadas kecil dengan safar, musafir ini. Dan Allah nak bezakan musafir dengan sakit. Maka sebab itu menggunakan perkataan au. Ya. Perkataan au ini nak membezakan dari yang sebelumnya. Sebab itu atau. Subhanallah, ya. Maka kalau lamastumun nisa ni kita kata sentuh perempuan, maknanya ayat ini nak gambarkan hadas kecil ke hadas besar? Perempuan sebenarnya nak gambarkan hadas besar. Jadi sebenarnya pendapat yang paling kuat, lamastumun nisa ini adalah berjima. Maka bila berjima maknanya berhadas besar. Maka aula mastumun nisa, atau digambarkan atau kamu berjima dengan isteri-isteri. Maka berapa perkara yang Allah sebutkan di sini dalam ayat ini, subhanallah. Pertama, Allah kata sakit, sekiranya kamu sakit, atau safar, atau sekiranya kamu musafir, ataupun sekiranya kamu sedang berhadas kecil, iaitu berak ataupun kamu kencing, buang air besar atau buang air kecil. Dan yang keempat, hadas besar. Subhanallah. Kemudian apa yang berlaku? Ya, sebutkan falam tajidu ma, maka kamu tidak mendapat air. Jadi apa nak buat ni tuan-puan? Ya, kita sakit tapi tak jumpa air. Ataupun kita musafir tapi tak ada air. Ataupun kita berhadas kecil nak ambil wuduk, air tak ada. Atau hadas besar nak mandi wajib tapi tak ada air. Allah sebutkan apa? Fatayammamu, maka bertayamumlah. Subhanallah. Tahu puan, apa sebenarnya maksud tayamum? Ya, fatayammamu ni asal perkataan tayamumnya apa dia?
Nak tahu asal perkataan tayamum ni sebenar-benarnya, tuan-puan, boleh buka surah Al-Baqarah ayat 267. Kita tak bincangkan di sini kerana kita kekangan masa. Maka sebenarnya tayamum ni maksudnya 7 sebenarnya. 7, hala 7. Ya. Jadi makna tayamum dalam ayat ini, fatayammamu, maka tujulah oleh kamu su'idan. Su'idan ni maksudnya apa? Ya, kebanyakan terjemahan dalam Quran ditulis su'idan ni debu, kan? Betul tak? Ya. Sebenarnya debu ni dalam bahasa Arab ghubar. Su'idan ni sebenarnya maksudnya wajhul ardi, permukaan tanah. Ini yang ulama berbeza pendapat ni. Nak tayamum dengan debu ke, nak tayamum tepuk kat mana-mana. Itulah dia punca perbezaan pendapat daripada perkataan sa'idan inilah. Ya, yang mana asal perkataan sa'idan adalah permukaan sebenarnya. Bila sebut permukaan, tak semestinya ada debu, betul tak? Ya, dia boleh jadi atas tanah, boleh jadi atas batu, atas pokok, dinding dan sebagainya, kan? Bahkan dalam satu hadis, pernah dengar tak hadis ada seseorang yang bagi salam pada Nabi, tapi Nabi tak jawab. Nabi buat apa? Nabi tepuk kat dinding, Nabi tayamum, barulah Nabi jawab. Ya? Hadis ni sahih tuan-tuan. Lepas tu Nabi bagi tahu sebab apa Nabi tak jawab? Sebab aku tak mahu, aku tak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tak bersuci. Maka tuan-puan, bila kita bagi salam, ya, ada tak kita sebut nama Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Maka Nabi nak bila sebut nama Allah, biarlah ia dalam keadaan bersuci. Subhanallah, ialah kalau kita nak ambil wuduk lambatlah kan? Ya, orang tu bagi, takkan kita nak cakap, orang tu bagi salam takkan kita nak cakap, sekejap saya nak ambil wuduk kan? Masya Allah. Dan last orang tu pun dah balik. Allahu Akbar. Jadi nak mudahnya apa dia? Tayamum. Kan? Yang mana tayamum ni tak sampai 1 minit. Subhanallah. Jadi ulama berbeza pendapat, ada kata debu pun betul, ada yang kata apa-apa permukaan pokok, apa-apa permukaan, tak kisahlah pokok ke, kayu ke, tanah ke, pun betul, pun boleh. Kalau pokok tu dengan syarat, pokok itu bersambung. Ya, jangan kita ambil pula ranting yang dah patah, kita tepuk kat ranting tu, itu tak boleh lah. Sebab itu dah tak bersamaan dengan tanah. Subhanallah, satu lagi dalil ya. Ya, sahabat Nabi Ammar bin Yasir, hadis sahih. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, dia berhadas besar tuan-puan. Kemudian masa tu dia tak tahu cara bertayamum yang sebenar. Ketika tu air tak ada. Dia tak tahu cara bertayamum bila berhadas besar. Jadi dia fikir logik akalnya apa dia? Ialah kalau berhadas besar ni, kalau kita nak mandi wajib, kita mandi kenapa? Kena ratakan satu badan, betul tak? Ratakan air satu badan. Jadi dia ingat tayamum ni pun sama. Maka dia pun tegaklah satu badan. Allahu Akbar. Maka apa dia buat? Dia guling-gulingkan badan dia. Lepas tu dia melakukan solat. Tapi lepas balik tu dia tanya kepada Nabi, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berhadas besar. Aku berada dalam keadaan junub, tapi aku tidak mendapati air. Maka aku pun menggulung-gulungkan di tanah sebagaimana haiwan berbolak-balik. Maknanya dia gulingkan badan dia kan. Subhanallah. Lantas subhanallah Nabi SAW berkata apa? Nabi bersabda, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Seperti ini ni Nabi tunjukkan apa? Nabi menepukkan kedua telapak tangannya di tanah. Kemudian Nabi mengusap tangan kirinya pada tangan kanannya. Dan beliau mengusap punggung tangan dan mengusap wajahnya. Subhanallah. Dalam riwayat Bukhari ada menyebutkan juga beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah. Lalu beliau tiup dahulu kedua tangan tersebut, kemudian beliau mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Sampai telapak tangan saja. Subhanallah. Maka di sini ulama kata tayamum tadi 7. Sebab itu tuan-puan, bila tayamum syaratnya apa? Syarat tayamum ni dia kena ada niat dan dia kena ada pergerakan. Contohlah kan, kita duduk sini, air tak ada, lepas tu ada angin hinggap kat muka kita. Ya, ada debu angin sekali hinggap kat muka kita. Kita pun sapulah muka kita. Maka sah tak tayamum kita? Boleh tak kita nak tayamum ketika itu? Tak boleh tuan-puan ya. Sebab apa? Sebab syarat dia apa? Tayamum ni dia kena tuju. Syarat ni dia kena menuju. Menuju apa?
menuju permukaan tanah. Tanah yang macam mana? Tanah yang tayyiban. Tanah yang bersih. Kalau tanah yang ada najis boleh tak tuan-puan? Kita pak ada najis tepuk kan? Tak boleh lah nah. Maka syaratnya pastikan bersih. Subhanallah. Maka subhanallah, kemudian lepas tujuh disebutkan di sini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tujuh disebutkan di sini subhanallah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu. Famsahu ni apa dia? Famsahu ni maksudnya sapu. Sapu apa ni? Biwujuhikum. Wujuh. Wujuh ni apa tuan-puan? Subhanallah, kalau ikut tertib sapu muka dulu. Biwujuhikum. Wajah-wajah kamu. Kalau ikut tertib sapu muka dulu. Kemudian barulah wa'aidikum, dan tangan-tangan kamu. Ini dalil. Dalil sebenarnya tayamum disapu kat pergelangan tangan sahaja sebenarnya, bukan sampai ke siku. Ya, apa dalilnya? Wa'aidikum, tangan. Dalam Quran tuan-puan bila sebut tangan hanya sampai pergelangan tangan sebenarnya tuan-puan. Ya, baik, subhanallah. Bila ni boleh bertayamum dan untuk siapa ni? Subhanallah. Untuk yang pertama, orang yang sakit, kan? Allah sebutkan tadi orang yang sakit. Orang yang sakit, tapi sakit yang macam mana? Sakit apa Allah tak sebut, tapi kita boleh faham lah. Sakit yang kalau kena air akan memudaratkan dirinya dan kesihatan dan nyawanya. Yang kedua, dalam keadaan tidak ada air. Kalau air ada, tapi dia sakit, dan dia sakit kat belah belakang, tapi dia sakit belah belakang. Kalau kena air kat belakang, mudarat. Tapi dia boleh tak tayamum? Tak boleh. Sebab belakang bukan anggota wuduk. Dia sebab mudarat ni, dia kena tempat anggota wuduk saja. Barulah boleh kita melakukan tayamum. Kemudian Allah kata untuk tayamum ni bagi orang yang musafir. Kenapa musafir? Adakah musafir tak boleh bertayamum? Musafir. Tapi ayat ni macam bila musafir baru boleh tayamum, betul tak? Kan? Tak sebenarnya. Macam hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, bila ada orang bagi salam kat Nabi, ya. Ini di Madinah ya. Situasi itu berlaku di Madinah. Nabi tak musafir pun. Nabi tak jawab. Nabi tayamum dulu baru jawab salam, betul tak? Maknanya Nabi tayamum bila waktu tu. Ya, waktu apa tu? Ketika Nabi sebenarnya tak musafir pun. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah sebut ketika musafir? Sebab kebiasaannya tuan-puan, musafir ni memang susah nak dapat air, betul tak? Ya, dan itu menunjukkan apa? Bila kita musafir, tempat tu, tiba-tiba air tak ada, maka kita perlu ke cari tempat ataupun pergi satu kampung untuk cari air, barulah kita nak lakukan solat, tak payah. Ya, maka Allah kata, bila kamu nak musafir, tak ada air kat tempat kamu itu, maka tayamumlah dan terus solat. Ya, tak perlu nak kena pergi cari air sampailah habis waktu solat. Tak perlu tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Dan ayat terakhir Allah sebutkan di sini, Innallaha kana afuwan ghafura. Subhanallah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tuan-puan, apa beza dua ni tuan-puan? Pemaaf, pengampun. Apa beza dia tuan-puan? Subhanallah tuan-puan, kita pernah tak minta dua-dua ini pada Allah? Maafkan aku ya Allah dan ampunkan aku. Biasa kan kita minta. Ya, biasa dengar tak ayat wa kana Allah afuwan ghafura. Biasa di mana? Masa bacaan kita ketika duduk antara dua sujud dalam solat kita kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta Allah ampunkan dosa yang kita tinggalkan. Maka subhanallah tuan-puan, perbezaannya adalah afuwan ini. Afuwan ini adalah kita minta Allah ampunkan dosa yang kita tinggal, perkara-perkara wajib. Contoh macam kita tinggal solat, kita tinggal puasa Ramadan, itu afuwan. Adapun ghafuran. Ghafuran ni tuan-puan, kita minta ampun yang kita buat benda tu haram. Iaitu kita melanggar larangan Allah. Kita melanggar larangan Allah. Nampak bezanya tuan-puan? Maknanya afuun dosa tinggal yang wajib. Ghafur ni pula dosa yang kita buat benda haram.
Maka subhanallah, apa kaitan pemaaf dan pengampun? Ya, biasanya bila Allah sebut sifat dia, sifat Allah ini, Sami'un alim, kan biasa Allah sebut Sami'un alim, Ghafurur rahim, Afuwan ghafura, mesti ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. Jadi apa kaitan sifat pemaaf yang Allah nak sebutkan dalam perkataan terakhir ini, yang mana Allah menggambarkan Allah sifat pemaaf dan pengampun Allah, ya, dengan apa yang nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan dalam ayat ini, subhanallah, di awal tadi. Jadi apa kaitannya tuan-puan? Kaitannya tuan-puan, kita ni bila nak solat wajib berwuduk, betul tak? Tapi sebab kita ini dalam keadaan musafir, ataupun kamu dalam keadaan musafir, ataupun kamu sakit, air pun waktu tu tak ada, maka kamu kena tinggal benda yang hakikatnya wajib, iaitu apa dia? Berwuduk. Hakikatnya wuduk ini, mengambil wuduk adalah wajib untuk kita nak melakukan solat. Dan kamu pergi kepada benda yang asalnya tak boleh. Yang mana kalau asalnya tak boleh, kita kalau ada air, apa hukum kita tayamum sebenarnya? Haram kan tuan-puan? Jadi bila Allah kata ketika tak ada air kamu tinggal benda yang wajib dan kamu buat benda yang asalnya haram, tak apa. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Nak gambarkan itu, jangan rasa bersalah. Allah itu Maha Pengampun. Yang sepatutnya kita ni rasa bersalah, apa dia tuan-puan? Bila mana air tak ada, tayamum pula dibenarkan, tapi tak juga melakukan solat. Allah Rabbi, subhanallah. Dan tanpa rasa bersalah lagi. Allahu Akbar. Ya, tanpa rasa bersalah sampailah ke Allahu Akbar wal-iyadzubillah. Jadi subhanallah, kita boleh lihat pengajaran daripada ayat ini yang boleh kita sama-sama ambil pengajaran. Intipati daripada ayat ini tuan-puan, wajib faham dan wajib khusyuk ketika kita nak melakukan solat. Yang mana yang pertama tuan-puan, kita boleh lihat yang pertama, arak ini sebenarnya diharamkan secara berperingkat kerana untuk nak meraihkan kemampuan manusia, subhanallah. Yang mana kalau kita pelajari, peringkat pertama, minum arak ini adalah harus. Ya. Peringkat kedua, mudarat lebih banyak daripada manfaat. Peringkat ketiga, dilarang minum arak ketika hampir waktu solat. Dan peringkat yang keempat, barulah diharamkan sepenuhnya. Subhanallah, kenapa Allah berikan ambil 4 peringkat? Kenapa Allah tak haramkan terus arak ni sebenarnya tuan-puan pada ketika itu? Kerana untuk mengelakkan orang kafir jahiliyah pada masa itu, orang-orang Islam pada zaman jahiliyah ini yang masuk Islam ini terkejut. Kerana tuan-puan, budaya minum arak ketika itu telah lama. Ya? Jadi sebab itulah ianya dibuat secara berperingkat untuk memupuk iman mereka. Dan hakikatnya sebenarnya bukan orang Arab jahiliyah saja. Siapa-siapa pun termasuklah diri kita, kalau nak tinggalkan perkara yang hakikatnya telah menjadi tabiat kita, ya, memang susah untuk kita nak tinggalkan sekaligus. Setuju? Ya. Tapi sekarang boleh tak kita pakai kita nak kata kita pakai kaedah ini untuk minum arak ni. Sampai minum arak kita kata okey tak apa, berhentilah secara sikit-sikit. Tak boleh tuan-puan. Sebab sekarang ni semua dah tahu arak itu haram. Ya. Semua dah tahu dah arak itu haram pada awalnya. Lahir-lahir kelahiran kita dah tahu dah arak itu haram. Zaman jahiliah time tu tak siapa tahu dan belum haram pun waktu ketika itu. Sebab itu ini secara berperingkat. Subhanallah. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita pelajari, wajib untuk memahami semua bacaan di dalam solat dan wajib untuk kita cuba sedaya upaya untuk khusyuk dalam solat. Kerana nak sah solat kita, dan Allah Azza wa Jalla terima solat kita adalah dengan kita memahami dan kita menyedari apa yang kita bacakan, apa yang kita perkatakan. Subhanallah. Sebab itu Allah kata, kalau kamu tak faham, kamu tak sedar, kamu dalam keadaan mabuk, kamu tak sedar, maka jangan dekati solat. Wala taqrabus solat, jangan mendekati solat. Subhanallah. Pengajaran yang ketiga, kata-kata orang yang mabuk ini tidak dikira walaupun dia menceraikan isterinya. Kerana apa? Kerana dia tidak menyedari dan tidak faham apa yang sedang diucapkannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan yang keempat, solat orang yang lalai dan solat orang yang berhayal sepanjang solat tidak diterima. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan tidak sah kerana bila dia berhayal, dia tak akan faham apa yang dia perkatakan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi perbaiki solat kita untuk kita perbaiki kehidupan kita.
Yang kelima pengajaran yang boleh kita dapat daripada ayat ini, kaedah di dalam Islam apabila ada kesukaran, maka diberikan kelonggaran kepada kita. Subhanallah. Contohnya, ya tuan-puan, apabila tidak ada air, ataupun air memudaratkan anggota wuduk kita, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Subhanallah. Ada rukhsah, ada keringanan untuk hamba ni Allah sediakan. Subhanallah. Sebab itu agama Islam ini mudah. Ya, Islam ini mudah, tetapi jangan kita mempermudah-mudahkan. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, insya-Allah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada ayat ini, rahmat Allah kepada hamba-Nya di setiap kemudahan yang Allah berikan kepada kita, rusah keringanan Allah berikan kepada kita, dan pengampunan yang Allah buka seluas-luasnya pintu pengampunan yang menggambarkan rahmat Allah itu begitu luas kepada hamba-Nya. Subhanallah. Jadi beruntunglah bagi orang yang dapat melihat, dan rugilah bagi orang yang tidak dapat merasakan, menikmati kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah untuk sebagai penutup, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat, dan khususnya menjadikan kita hamba yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sahut seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai orang yang mahu dikekalkan dalam nikmat iman, dan sebagai orang yang mahu digolongkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, untuk kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-puan, pastinya yang perkongsian pada hari ini yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan, kekhilafan datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa di lain waktu. Itu saja daripada saya. InsyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.